Salam sejahtera. Hari ini kita belajar reka bentuk dan teknologi tahun 6. Tajuk yang kita belajar pada hari ini ialah alatan tangan. Alatan tangan. Alatan tangan yang sesuai adalah penting dalam menghasilkan sesuatu projek. Kalau kita nak buat projek, kita kena tahu alatan yang paling sesuai untuk membuat projek tersebut. Itu maksud dia. Penggunaan alatan tangan yang salah boleh menyebabkan kecederaan dan kerosakan alatan. Kalau kamu nak potong kayu, tapi kamu guna parang, itu salah. Dia boleh membuat kamu cedera ataupun boleh merosakkan alatan yang kamu nak buat tersebut. Antara alatan yang akan dipelajari adalah seperti berikut. So, untuk tahun ni, tahun 6, kita akan belajar 7 alatan tangan. Okay, alatan pertama yang kita akan belajar ialah benda ni. Benda ni ada pemegang. Yang ini dinamakan bilah. Yang ini dinamakan mata. Mata alatan ni sangat tajam. Okay. Cara penjagaannya pun sangat rumit. Pastikan dia tidak boleh berkarat supaya mata dia sentiasa tajam. Okay. Kalau kamu tengok gambar rajah ni, kamu pasti tahu apakah nama dia. Apakah nama alatan ni? Betul. Gergaji tangan. Okay, gergaji tangan. Alat ni digunakan untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Okey, alat ni untuk potong kayu dan papan yang tebal. Kalau papan yang nipis, tak sesuai lah nak potong guna gergaji tangan. Mungkin ada alatan lain yang lebih sesuai. Ni contoh ni contoh macam mana kita nak buat dia. Yang ini adalah apit G. Kayu ni mesti diapit pada sesuatu lah. Meja, kita apitkan dia. So, kayu yang nak dipotong kita gariskan dan kita mulalah memotong dia menggunakan gergaji tangan. Okay. So, kamu potonglah ikut garisan ni. Jadi, dia khas untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Alatan tangan yang seterusnya ialah gambar rajah ni. Okay, gambar rajah ni dia ada pemegang. Yang ini adalah pemegang dia. Yang ini adalah rangka. Okay, yang ini rangka. Okay, dan yang ini adalah bilah. Dan mata dia dekat sini. Kalau kita zoomkan dia, yang ini mata dia. Bilah ni kat sini. Ni mata. Yang ini kita kena sambung dia daripada sini ke sini ya. Kalau kita tak guna, kita boleh buka kan. Okay, apa nama benda ni? Okay, nama peralatan ni adalah gergaji lengkung halus. Ni gergaji lengkung halus. Kenapa dia digelar lengkung? Ni berlengkung ni. Dan halus. Okay, alatan ini digunakan untuk menggergaji bentuk lengkung pada bahan yang nipis. Tadi kalau gergaji tangan kita guna untuk memotong kayu yang tebal. Tetapi untuk gergaji lengkung halus ni kita guna untuk menggergaji bahan yang nipis dan berbentuk lengkung. Mata gergajinya perlu dipasang menghala ke pemegang. Mata ni perlu dipasang melalui menghala ke pemegang. Pemegang ni pemegang. Jadi maksudnya kita pasang dia ke sini lah. Okey. Okey, kita tengok contoh ni. Ni apit G ya. Kita apitkan kat kayu. Okey, yang ini adalah papan nipis. So, kita buat lengkung. So, kalau kita buat lengkung, kalau kita guna gergaji tangan, yes, tidak sesuai ya. Sebab dia papan nipis, bukan papan tebal. So, kita boleh guna gergaji lengkung halus untuk memotong lengkungan tersebut. Okey. Jadi, tangan tu kena kuat lah untuk memotong. Mengapakah mata gergaji lengkung halus dipasang menghala ke pemegang atau hulunya? Okey, kenapa mata gergaji halus dipasang daripada sini ke pemegang atau hulunya? Kenapa? Mata gergaji lengkung halus terlalu lembut.
Mata ni terlalu lembut, maka ia tahan daya tarikan tapi tidak tahan daya tolakan. Jika dipasang terbalik, mudah bengkok dan sentak hingga putus semasa digunakan. Jadi kalau kita pasang dari sini, bawa ke sini, dia akan mudah bengkok dan sentak, lepas tu putus kalau kita guna. Sebab mata ni dia tahan dengan daya tarikan tapi tidak tahan dengan daya tolakan. Alatan tangan yang seterusnya. Okay, kita tengok gambar rajah. Yang ini mata. Yang ni. Yang macam jarum ni mata. Okay, kita besarkan daripada sini. Mata tu berada di sini. Kita besarkan. Ni mata dia. Okay, yang ni switch. On dengan off. Okay, yang ni motor dia. Motor untuk menggerakkan mesin ni. Okay. Yang ini lengan. Benda ni nama dia lengan dia. Okay. Yang ini tapak kerja. Ni tapak kerja. Dia macam mesin jahit tau. Dia macam mesin jahit. Kita masukkan something. Lepas tu kita buat something. Nanti kamu tengok apa nama dia. Okay. Yang ini tapak untuk bekerja tu. So mungkin kita akan masukkan sesuatu ke. Kita masukkan kat sini. Lepas tu kita guna mata ni untuk buat sesuatu lah. So kita tengok apa nama benda ni. Okay. Nama benda ni, dalam gambar rajah ni, yang benda ni bernama gergaji kerawang. Gergaji juga. Jadi kita ada 3 jenis gergaji yang kita belajar tadi. Gergaji yang pertama gergaji tangan, gergaji melengkung halus dan gergaji kerawang. Okay, apa fungsi gergaji kerawang ni? Gergaji kerawang ialah sejenis mesin yang menggunakan tenaga elektrik dan motor. Sebab tu dia ada switch tadi. Dia guna tenaga elektrik. Pada mesin ini terdapat mata gergaji yang sangat halus. Mesin ni ada mata gergaji yang sangat halus. Ni dia. Dia macam pisau lah. Dan sangat sesuai untuk memotong bahagian yang melengkung dengan cepat. Kalau kamu nak potong kayu yang melengkung yang nipis tadi tu, kamu boleh masukkan dia kat sini, kamu potong. Dia boleh memotong bahagian yang melengkung dengan cepat berbanding dengan gergaji lengkung halus tadi. Dia lebih sesuai. Oleh tu, banyak produk dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat. Kalau cikgu tak silap, pemotong daging pun kalau kamu pernah tengok dekat kedai pemotong daging, dia macam ada pisau macam ni, dia boleh potong daging yang keras tu dengan sap dia macam tu. Senang je. Macam ni juga benda ni. So kena hati-hatilah kalau nak guna. So yang ini bentuk dia dia ni. Ni dia. Okay, yang ini ada ni, kita masuk dekat situ, kita macam masuk ke mesin jahit. Kita masuk, kita ikut ukuran ni. Suruh jarum ni berjalan dekat sini, mata ni. Mata ni, bukan jarum, mata. Okay. Alatan tangan yang seterusnya, yang ini alatan tangan seterusnya. Mungkin kamu pernah lihat kat rumah. Yang ini hulu, yang ini mata. Okay, pandangan sisi, ni mata dia. Kalau kita tengok daripada sisi ni, mata dia macam ni. Dia tajam kat sini, dia macam halus tajam dia, yang ni tebal. Yang ni daripada tak tahulah daripada apa, rasa macam besi. Yang ni hulu ni daripada macam plastik pun boleh, kayu pun ada juga. Okay, nama benda ni pahat. Okay, apa fungsi pahat? Pahat ni fungsi dia digunakan untuk kerja memahat, meraut, meratakan tanggam dan membersihkan bucu tanggam. Saiznya ditentukan berdasarkan lebar mata pemotong. Matanya diperbuat daripada keluli. Mata dia diperbuat daripada keluli. Bukan besi bukan besi, keluli. Terdapat pelbagai jenis pahat yang digunakan dalam kerja kayu. Antaranya pahat tepi serong. Ini. Mungkin yang ni nama dia pahat tepi serong. Yang ni ni untuk memahat, meraut, meratakan. Ni kan ni bentuk kayu. Kayu ni kita nak buat dia macam ada lebihan.
So kita pahat dia, ketuk-ketuk, dia akan buang sikit kayu, ketuk, buang sikit macam tu. Okay, jadi dia, yang ini ada pengetuk dia. Pengetuk dia kita guna pengetukul yang jenis kayu. Okay, kita guna kukul yang jenis kayu. Kita tak boleh guna tukul sebarangan. Kena guna kukul yang jenis kayu. Tadi kita bercerita tentang tukul. Tukul tadi untuk pahat tadi kita boleh guna tukul berbentuk kayu. So, kita tak boleh guna tukul bentuk lain tau. Kenapa? Okay, kita tengok soalan ni. Mengapakah tukul kuku kambing tidak boleh digunakan untuk mengetuk pahat? Macam mana tukul kuku kambing tu? Ni tengok ni. Okay, ni adalah tukul kuku kambing. Okey, kenapa kita tidak boleh menggunakan tukul kuku kambing untuk mengetuk pahat? Ingat pahat tadi dia punya hulu tu dia sejenis kayu ataupun sejenis plastik yang keras. So kalau kita guna tukul kuku kambing ni yang kepala dia ni keluli, macam mana jadi tu? So kenapa kita tidak boleh guna tukul kuku kambing ni? Kenapa? Ni tengok jawapan dia. Jika tukul kuku kambing digunakan untuk mengetuk pahat, hulu pahat akan pecah. Kalau kamu ada jawapan yang lain, kamu boleh sertakan jawapan tersebut. Okey. Alatan seterusnya ialah benda ni. Benda ni ada mata. Yang ini pemegang. Okay. Mungkin kamu pernah jumpa benda macam ni, seakan-akan benda macam ni, tapi dia tak sama. Dan benda ni boleh dilaras. Nama benda ni adalah pisau pemotong perspek. Pisau pemotong perspek. Kalau kamu masih ingat, kamu pernah belajar mengenai perspek. Perspek tu kamu boleh rujuk balik dalam buku teks. Apa bentuk perspek tu? Benda perspek tu. So, apa fungsi pisau ni? Pisau ni berfungsi untuk memotong kepingan perspek secara lurus. Okay, perspek secara lurus. Perspek ni contoh macam papan tanda keluar masuk yang dekat lift tu, dekat tangga tu. Kamu tengok balik ya. Kamu tengok balik dalam buku teks. So, dia digunakan untuk memotong kepingan perspek secara lurus. Tengok contoh ni. Okay. Jadi, pisau ni kalau nak digunakan untuk memotong benda yang lurus sahaja. So, guna baris besi dan tarik je sampai dia putus. Alatan tangan yang keenam ialah ni benda ni. Pasti awak kenal kan? Ni perumah dia. Okay. Yang ini pemegang. Perumah ni perumah. Yang ini pemegang. Dalam ni kita boleh isi dawai kot-kot. Dawai kokot, bukan kot-kot. Dawai kokot. Okay, apa nama dia? Okay, pistol pengokot. Stapler gun. Kita panggil dia stapler gun. So, kalau bahasa Melayu dia pistol pengokot. Okay, apa fungsi dia? Alat ini digunakan bersama-sama dengan dawai kokot. Dawai kokot yang macam ubat stapler tu lah yang kamu panggil ubat stapler tu. Masukkan dalam ni untuk mencantumkan dua jenis bahan yang nipis dan lembut seperti papan lapis. Biasanya cikgu-cikgu suka guna ni untuk stapler dekat papan notis, kertas-kertas. Okay, untuk stapler kain alas meja, dekat meja. Dia diguna tu untuk mencantum yang benda yang nipis dan lembut ya. Kalau kamu nak cantum kayu dengan kayu, tak bolehlah guna pengokot atau pistol pengokot ni. Kena guna alternatif lain. Okay, macam mana nak buat? Ni dia. Ni, benda ni. Kertas ni kita nak tampal pada kayu ni. Jadi kita guna benda ni lah. Guna pistol pengokot untuk melekatkan dia. Kalau guna gam memang tanggal lah. Sebab tu kita guna ni. Supaya dia tak tanggal. Alatan yang terakhir. Yang ini adalah pistol perekat panas. Hot glue gun. Yang ini muncung dia.
yang ini picu penekan, yang ini pemegang, dan yang ini adalah sambungan ke elektrik. Dan di sini kita boleh letak gam, rod gam ya. Macam ni untuk mengeluarkan rod gam yang sudah cair. Okey. Pistol perekat panas digunakan bersama-sama dengan rod perekat panas, hot melt glue. Okey. Ni rod perekat panas benda ni. Okey. Di dalam pistol perekat panas terdapat elemen pemanas yang berfungsi untuk mencairkan rod perekat panas. Bila kita sambung kepada elektrik, benda ni akan dipanaskan, glue ni akan dipanaskan dan dia akan mencair dan keluar melalui moncong ini. So, rod perekat panas yang telah cair itu digunakan untuk mencantumkan bahan. Contohnya, kotak ni dengan kotak ni. Contoh, kita nak sambungkan, kita guna gam pistol perekat panas ni untuk mencantumkan blok-blok tersebut. Okay, homework hari ni. Sila salin nota ke dalam buku latihan RBT dari muka surat 4 hingga muka surat 6 buku teks RBT. Maksudnya kamu kena salin nota alatan tangan daripada muka surat 4 sehingga 6 termasuk lukis ya. Lukis, dia punya nota sedikit. Okay, kalau kamu tak nak melukis, kamu boleh print lepas tu tampal. Okay, dan letak dalam buku latihan RBT. Mana nak tengok nak salin nota ni? Tengok dalam buku teks RBT. Okay, selepas tu sila jawab soalan fikir dan jawab muka surat 4 dan 5. Jawab soalan fikir dan jawab muka surat 4 dan 5. Selepas siap, awak boleh hantar ke sekolah. Terima kasih.